Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan. Dan kalau kita telitikan sejak seminggu dua ini terutamanya kecoh perbincangan berkenaan dengan cerita pencen skim baharu melibatkan penjawat awam ini, di mana tiada lagi pencen dan akan mencarum melalui KWSP. Tapi kita nak tahu juga apa realitinya. Sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut melihat kepada realiti berkenaan dengan bebanan pencen yang ditanggung kerajaan, kita nak meneliti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, di mana ahli-ahli politik perlu menerima kenyataan selepas ini mereka juga tidak mempunyai pencen, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuk mereka yang bakal menjadi calon untuk bertanding di mana-mana kerusi pada pilihan raya akan datang. Bagaimanapun, perkara itu akan dibincangkan secara lebih teliti dalam jawatankuasa persaraan sebelum diluluskan oleh Kabinet. Maknanya, yang akan menjadi calon dalam pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahawa skim mereka tidak termasuk pencen. Kalau dengan sebab ini tidak setuju jadi calon, baik. Jadi senang kerja saudara Syarani. Ya, itu pilihan kita. Ya. Tapi seperti biasa dalam sistem kita, kita akan bincang cara lebih teliti dalam jawatankuasa persaraan dan kemudian dalam Kabinet. Anwar berkata sistem pencen berkenaan juga tidak lagi diamalkan oleh sebahagian negara-negara maju. Selain itu, kerajaan menyangkal dakwaan langkah mewujudkan pengambilan baru penjawat awam secara tetap tetapi tidak berpencen akan menjejaskan nasib orang Melayu yang merupakan majoriti dalam penjawat awam. Langkah itu sebaliknya telah dikaji sejak lama dulu di mana mesti ada rancangan baru untuk menggantikan skim itu bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Pada Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata pengambilan penjawat awam baru secara kontrak dilakukan untuk tempoh singkat sebelum Kabinet meluluskan dasar pengambilan baru secara tetap tetapi tidak berpencen. Okey, baiklah. Jadi kita nak memahami berkenaan dengan skim pencen ini, apa realiti pada ketika ini dan apa langkah terbaik pada masa hadapan. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini yang merupakan pakar ekonomi dari Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Uni Razak. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, mungkin Prof boleh bantu penonton untuk faham berkenaan dengan realiti yang ditanggung oleh kerajaan dari segi bebanan untuk membayar emolumen pencen terutamanya kalau kita bercakap soal pencen pada ketika ini, kerana kalau kita telitikan di dalam buku belanjawan itu pecahannya boleh dikatakan agak besar melibatkan pembayaran pencen ini, Prof. Okey, terima kasih Syaris. Sebenarnya aspek pencen ini bukan satu aspek yang besar dalam belanjawan. Dia kurang daripada 7% daripada jumlah belanjawan tahunan. Dan pencen ini dibayar kepada kaki tangan awam yang memilih untuk masuk dalam skim pencen. Kerana kaki tangan awam apabila mereka telah confirmkan dalam perkhidmatan akan memilih sama ada mereka nak masuk dalam skim pencen atau terus mencarum dalam KWSP. Kalau dia memilih untuk mencarum dalam KWSP, dia tidak berubah. Dia terus mencarum 11% dan majikan mencarum 13%. Tapi kalau mereka memilih untuk masuk dalam skim pencen, mereka berhenti mencarum dalam KWSP dan kerajaan akan menggunakan belanjawan yang dia untukkan untuk mencarum 13% itu untuk dilaburkan dalam kumpulan wang amanah pencen. Kumpulan wang amanah pencen ini adalah seperti KWSP. Dia melaburkan wang pencen ini dan pendapatannya sepatutnya cukup untuk membayar pencen. Tetapi masalah kita KWAP ini hanya ditubuhkan tahun 2007, sedangkan kita sudah mempunyai kaki tangan awam sejak tahun 1910 mungkin.
Jadi kita masih ada 936,000 orang yang masuk dalam golongan penerima pencen. Dan sebenarnya mereka bukan menerima banyak. Secara purata mereka menerima pencen sebanyak RM1,284 sebulan. Dan dengan itulah jumlah itulah mereka hidup untuk bersara. Kepada saya, maknanya kita tidak patut mengusik pencen ini kerana dia merupakan satu skim persaraan yang telah disediakan untuk kaki tangan awam sebagai pilihan kepada KWSP. Maksudnya memang kerajaan memperuntukkan skim ini dan kerajaan melihat bahawa memberikan pencen kepada kaki tangan awam adalah jauh lebih murah daripada membayar caruman kepada KWSP. Ya. Prof, antara perkara yang saya nak bawa dalam perbincangan kita ini adalah melihat menuju ke hadapan di mana pada ketika ini yang telah berada di dalam sistem perkhidmatan awam itu tidak diganggu. Maksudnya siapa yang sudah pun memilih untuk KWSP akan kekal caruman KWSP, siapa yang memilih sistem pencen akan kekal dengan pencen, itu jelas. Tetapi untuk pelantikan baharu, bagaimana ini dilihat mungkin sedikit sebanyak mampu untuk mengurangkan dari segi bebanan yang ditanggung oleh kerajaan, terutamanya kalau kita telitikan dari segi pengurusan kewangan, mengambil kira negara menua, simpanan yang mungkin tidak mencukupi oleh kalau kita lihat pada ketika ini juga simpanan rakyat Malaysia untuk hari tua juga tidak mencukupi. Pandangan Prof melihat kepada perkara ini. Okey, soalannya sangat baik. Sebenarnya kita sedang menuju kepada negara menua dan dianggarkan kita akan mencapai tahap 14% di tahun 2030. Dan ini maksudnya kita perlu mengambil kira kumpulan orang tua ini. Dan skim pencen adalah satu-satunya kaedah yang terbaik pada hari ini. Tetapi dia tidak cukup. Jadi ia memerlukan satu skim pencen bukan saja untuk kaki tangan awam tetapi untuk seluruh rakyat yang akan menghadapi hari tua jika mereka tidak ada pendapatan. Kerana di Malaysia ini dikatakan hanya 5% saja penduduk yang mempunyai keupayaan untuk pencen dengan selesa. 95% lagi akan memerlukan pertolongan atau akan terkial-kial untuk mencari pendapatan bagaimana nak menyara hidup pencen. Jadi kita sepatutnya mengukuhkan sistem pencen daripada menghapuskan sistem pencen. Mungkin kesilapan kita ialah kerana kita menubuhkan KWSP terlampau lambat. Sedangkan kita telah mempunyai kumpulan kaki tangan awam yang lama, baru kita berfikir nak menyediakan bagaimana nak membayar pencen. Itu sebabnya kita hanya skim amanah kumpulan amanah pencen kita hanya mempunyai wang lebih kurang 153 bilion. Dan ini hanya cukup untuk mewujudkan 8 bilion pendapatan tiap-tiap tahun, sedangkan kita perlu membayar pencen 21 bilion. Jadi apa yang kita perlu tingkatkan jumlah pencen itu menjadi 1.5 trilion baru cukup untuk menampung bayaran pencen. Kalau itu boleh dilakukan dan dia tidak masuk lagi dalam belanjawan. Itu juga kita perlu menubuhkan satu skim endowment untuk perlindungan sosial bagi mengambil kira kumpulan yang rentas, yang tidak ada pendapatan, yang kurang pendapatan, yang akan bersara 95% lagi tak cukup pendapatan. Ini semua akan barulah dapat mencapai matlamat negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya,
Prof, antara perkara yang penting juga untuk kita melihat pada ketika ini adalah berkenaan dengan dari segi pengurusan keuangan. Kalau kita lihat dari segi caruman itu, ya, apabila dilaksanakan untuk pengambilan baharu penjawat awam akan dilaksanakan secara caruman KWSP ini, adakah mungkin pelarasan gaji itu juga perlu dilakukan? Kerana kalau kita telitikan dari segi pelarasan gaji, kerajaan masih lagi mengambil masa, katanya dalam tempoh tahun ini akan meneliti dari segi pelarasan gaji penjawat awam. Dan adakah ini juga akan memastikan bahawa caruman sama ada di peringkat majikan iaitu kerajaan dan juga caruman pekerja itu memadai untuk memastikan jumlah yang berada ataupun nilai carumannya itu memadai untuk simpanan pada untuk dikeluarkan di hari tua nanti, Prof. Ya. Ya. Kalau kita bandingkan pencen ini dengan KWSP, misalnya dalam skim KWSP pun kita ada hampir 1 juta orang pencarum, hanya kurang daripada 30% yang mempunyai baki 250,000 apabila mereka pencen. Dengan 250,000 mereka boleh mengharapkan pencen bulanan RM1,500 saja. Dan itu pasti tidak cukup. Memang kekitaan kerajaan dianggap menerima gaji yang jauh lebih rendah daripada sektor swasta. Alasan yang selalu diberikan ialah kaki tangan kerajaan kurang produktif dibanding dengan kaki tangan swasta. Tetapi saya rasa masalah kita bukan produktiviti, sebab kalau kita tengok kadar pembangunan Malaysia sejak tahun 40-an begitu derasnya sehingga kan kita dianggap sebagai negara cemerlang di tahun 21 maknanya. Jadi maknanya kaki tangan awam kita adalah cemerlang. Cuma gaji mereka tidak mencukupi. Dan mereka perlu dibantu. Mungkin di Malaysia dikatakan kita mempunyai terlampau ramai kaki tangan awam. Tapi sebenarnya kaki tangan awam kita 1.6 juta itu perlu diperincikan sebab jumlah 1.6 juta itu adalah jumlah keseluruhan yang meliputi anggota tentera, anggota polis, pekerja hospital, guru dan sebagainya. Mereka ini patutnya diasingkan, dan kalau diasingkan dan diukur produktiviti sebenar, kita sebenarnya hanya mempunyai kurang daripada 1 juta orang kaki tangan awam yang benar-benar mentadbir pejabat pentadbiran awam negara. Dan ini menunjukkan produktiviti yang tinggi. Jadi saya rasa langkah sepatutnya ialah kita wujudkan tabung endowment baru untuk mengambil kira kumpulan yang akan kita panggil rentas kerana mereka tidak mempunyai pendapatan, dan kita tambahkan peruntukan kepada KWSAP sekarang kerana kita telah tertinggal, berpuluh tahun kita tertinggal tidak mencarum kepada KWSAP sehingga hari ini kita tidak cukup dana. Kalau dana itu dicukupkan, dan kita tidak perlu menghapuskan skim pencen sebenarnya. Okey, Prof. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan bebanan. Kalau kita telitikan sebelum ini, KPPA memaklumkan mencecah RM5 bilion dari segi setahun ya untuk menanggung pencen perkhidmatan awam ini, dan juga menuju ke hadapan apa lagi yang boleh dilakukan terutama oleh KWAP dan juga KWSP. Itu akan kita perincikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini, Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai yang merupakan pakar ekonomi dari Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak UniRazak. Okey, Prof, kalau kita nak berbalik kepada isu ini, kalau KPPA sebelum ini menyatakan bahawa RM5 bilion ditanggung setahun, bagaimana saya suka untuk membawakan perbincangan kita ini melihat kepada KWAP
yang seperti Prof sebutkan tadi, peranan yang perlu diperkukuhkan dan juga untuk memastikan bahawa ianya mampu untuk meningkatkan dari segi dividen dan sebagainya. Mungkin Prof boleh bantu penonton untuk faham juga dari segi jumlah dan juga gerak kerja operasi KUAP ini. Adakah ianya mirip hampir sama seperti KWSP juga dari segi portfolio pelaburannya dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka, Prof? Okey, terima kasih. Sebenarnya KWAP telah ditubuhkan pada tahun 2007. Jadi baru mana kira-kira 15 tahun, 16 tahun. Tetapi pada hari ini KWAP mempunyai jumlah pelaburan 153 bilion. Dan prestasi KWAP sebagai pengurus pelaburan adalah sangat baik. Tahun lepas mereka mengisytiharkan dividen bersih 8.87 bilion ataupun 5.7666%. Ini setandinglah dengan KWSP. Cuma jumlah ini memang tak cukup. 8 bilion yang pendapatannya tidak cukup untuk membayar pencen kepada kaki tangan awam kerana jumlah pencen yang perlu dibayar ialah 21 bilion di tahun ini dianggarkan. Jadi terpaksalah kerajaan menambah sebanyak 12 bilion gitulah, ataupun 13 bilion. Dan ini yang menjadi isu. Sampai bila dia akan bertambah? Baru-baru ni ada yang buat pengiraan, dia kata kalau kita tidak melakukan sesuatu, menjelang 2040, kerajaan akan terpaksa membayar 120 bilion pencen kepada kaki tangan awam. Saya tak tahu bagaimana data itu dikira, sebab sebenarnya kecuali kalau bilangan kaki tangan kerajaan akan berganda daripada 1.6 juta sekarang menjadi 3 juta ke misalnya, barulah kita akan mendapat angka itu. Kalau tidak, kita masih boleh mengawal. Memang kita sebenarnya perlu meneliti semula kaki tangan awam. Mungkin kalau mengikut kadar yang sesuai, sepatutnya dia tidak boleh melebihi 1 juta orang. Dan kalau kita boleh turunkan dia kepada 1 juta orang misalnya, dalam jangka panjang, kita akan mengurangkan belanja gaji. Belanja gaji yang sebenarnya sangat besar di Malaysia, meliputi lebih daripada 90 bilion. Dan itu yang sebenarnya menjadi bebanan besar kepada kerajaan, bukan belanja pencen. Saya melihat belanja pencen ini sebagai satu kewajipan yang perlu dibayar oleh kerajaan kepada mereka, orang-orang yang telah berkhidmat dengan cemerlang dengan kerajaan. Jadi ini merupakan sebahagian daripada gaji, kerana mereka tidak mendapat gaji yang sesuai sewaktu bekerja, mereka mendapat sebahagian besarnya sewaktu pencen. Jadi kepada saya, kita perlu meneliti belanjawan kita, tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kaedah cost cutting ataupun menurunkan kos hanya untuk menyesuaikan belanjawan supaya dia seimbang. Kita perlu memastikan dia sangat lestari. Kerana kaki tangan awam adalah kumpulan yang penting dalam melaksanakan semua rancangan-rancangan kerajaan. Dan kalau mereka tidak mempunyai motivasi yang tinggi, tidak bekerja dengan cemerlang, kita akan melihat bahawa prestasi ekonomi kita akan datang, akan merosot. Ya, Prof, kalau kita melihat juga antara isu yang membelenggu pada ketika ini adalah ada ramai juga ahli-ahli politik, terutamanya sebagai contoh, saya ambil contoh seperti ahli Parlimen Muar Syed Saddiq sendiri yang menyatakan bahawa sebenarnya pencen ataupun yang dibayar kepada ahli-ahli politik itu sebenarnya agak tinggi. 5 tahun berkhidmat
sebagai MP tetapi telah pun entitled layak untuk mendapat pencen, sedangkan penjawat-penjawat awam yang berpuluh tahun berkhidmat dalam perkhidmatan baru layak entitled mendapat pencen, ataupun mereka yang akan masuk selepas ini tidak ada lagi pencen, sedangkan ahli-ahli politik yang baru 5 tahun berkhidmat telah pun ataupun entitled layak untuk mendapat pencen itu. Pandangan Prof melihat kepada pencen kepada ahli politik ini, apa ceritanya, dan mungkin Prof ada pandangan berkait dengan perkara ini? Okey, apa yang menjadi masalah di Malaysia ini ialah kita sebenarnya terletak di antara dua. Kita cuba meniru Singapura. Di Singapura, ahli politik, wakil rakyat dan menteri semua dianggap sebagai penjawat awam. Dan mereka dibayar gaji bukan saja pada kadar penjabat awam tetapi pada kadar sektor swasta. Jadi gaji mereka memang tinggi-tinggi. Tetapi kita mula dengan menunjukkan bahawa ahli politik ini bukan seorang penjawat awam. Mereka merupakan sebenarnya adalah pejuang sosial, wakil kepada rakyat untuk duduk dalam kerajaan. Jadi kita masa itu meniru sistem seperti di Sweden, di mana di Sweden ahli politik ni dan menteri-menteri semuanya hampir sukarela, kerana mereka tidak diberi kereta, mereka kena naik LRT, mereka tidak boleh duduk hotel 5 bintang, hotel 3 bintang saja mana. Jadi semua ini menjadikan politik tidak menarik mungkin di Sweden, tetapi kalau kita tengok Sweden pun berjaya menguruskan ekonomi mereka dengan cemerlang. Jadi kita mungkin di Malaysia terikut-ikut dengan aspek materialistik di Singapura sehingga kita cuba menjadikan ahli politik ini sebagai kaki tangan awam. Sehingga misalnya kita berikan dia pencen walaupun dia hanya bekerja menjadi ahli yang berhormat 5 tahun. Ini perlu dikaji semula kerana kaki tangan awam perlu bekerja 40 tahun sebelum mendapat pencen dan mereka dapat pencen RM1,500 saja. Sedangkan ahli politik, wakil rakyat kerja 5 tahun dan mereka dapat pencen sehingga RM8,000 mungkin. Ya. Prof, sebelum kita ada beberapa minit, lebih kurang dalam 5 minit lagi perbincangan kita ini, apabila adjustment melibatkan polisi ataupun dasar ini memerlukan pindaan kepada peruntukan undang-undang, itu jelas. Tetapi penting juga untuk ada sesi engagement, perbincangan libat urus dan sebagainya. Harapan dan juga aspirasi Prof melihat kepada something yang boleh dikatakan unpopular yang nak dilakukan oleh pentadbiran kerajaan pada ketika ini, tetapi pada masa sama perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti menanggung bebanan keuangan dan sebagainya itu. Harapan dan juga aspirasi Prof kepada kerajaan dalam melakukan pindaan-pindaan ataupun melakukan polisi-polisi yang mungkin sedikit kurang popular tetapi perlu ada penjelasan dan juga kajian terperinci sesi libat urus. Prof. Okey, terima kasih. Saya ada wawancara dengan YB Rafizi Ramli dan dia kata parti Pakatan Harapan ini adalah left wing, dan left wing maksudnya dia tidak bersetuju dengan kapitalistik ekonomi, dengan free enterprise. Dan dia lebih kepada sosialis. Tapi nampaknya corak yang diutarakan hari ini, kita lebih nak menekan kepada kumpulan yang berpendapatan rendah. Contohnya di Malaysia, kenapa kita menekankan kepada aspek pembayaran pencen yang secara purata merupakan hanya kurang daripada RM2,000 sebulan itu. Sedangkan kalau kita menggunakan dasar fizikal, kita boleh mewujudkan cukai baru. Hari ini ada beratus ribu orang di Malaysia yang tidak membayar cukai dan mereka memakan gaji buta tiap-tiap bulan kerana mereka mendapat dividen ke atas pelaburan mereka. Okey, memang kerana mak bapak dia kaya sebagainya, jadi
dia kata dia deserve lah dapat dividen dan tak bayar cukai. Tapi maknanya dari segi mana implikasinya, kita sebenarnya memberikan keistimewaan kepada orang kaya di Malaysia. Begitu juga kita memberi insentif, banyak insentif kepada peniaga-peniaga besar dan sebagainya. Jadi ini di masa yang sama kita nak cuba berjimat dan mengikat perut untuk kumpulan-kumpulan yang berpendapatan rendah. Jadi secara umumnya kita perlu kaji semula. Adakah apa yang kita lakukan ini selari dengan apa yang kita lakukan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat misalnya. Ya, Prof, sudah tentu seperti yang Prof nyatakan, pelbagai perkara perlu diteliti sebelum sebarang proses ataupun pindaan melibatkan polisi dan juga dasar ini, terutamanya berkait dengan gaji, pendapatan kelangsungan hidup. Pada masa sama Malaysia juga menuju dari segi proses peralihan dan juga menuju sebuah negara menua. Prof, mungkin secara ringkas 1 minit ini, apa low hanging fruits lah yang boleh segera dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat, terutamanya kalau kita bercakap dalam konteks penjawat awam ini, mempunyai simpanan yang cukup pada hari tua secara dalam 1-2 minit ini, Prof? Kalau kita nak memastikan mereka cukup pendapatan, sama ada kita naikkan gaji mereka ataupun kita naikkan kadar caruman oleh majikan. Begitu juga dengan skim pencen. Kalau dikatakan bahawa sehari ini kerajaan membayar 17.5% ke dalam skim amanah pencen, mungkin itu tidak mencukupi, tambah sikit kepada 20% misalnya. Tapi dia tidak akan menjejaskan banyak kepada belanjawan negara kerana macam saya sebut tadi, jumlah pencen hanyalah 7% daripada jumlah belanjawan negara setiap tahun. Ya, itu sebenarnya yang perlu ditelitikan dan sudah tentu kita mengharapkan banyak perkara. Perdana Menteri juga menyatakan bahawa banyak perkara yang perlu ditelitikan dalam perkara ini, termasuklah sama ada nak dikenakan kepada ahli politik ke ataupun tidak ke. Itu antara perkara-perkara yang akan diumumkan dari semasa ke semasa. Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai, terima kasih Prof sudi berkongsi pandangan yang merupakan pensyarah dari Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Uniraza. Dan sudah tentu kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa, mengupas pelbagai isu terutama berkait dengan rakyat. Sekian sahaja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.